Bayangkan wanita ini terjatuh dari pesawat disebabkan repot petir, kemudian terpaksa bertahan hidup selama 11 hari di hutan belantara Peru. Jadi, macam mana agaknya dia boleh selamat? Kisah ini terjadi kepada wanita bernama Julian Kopke yang ketika itu berusia 17 tahun yang merupakan anak kepada zoologi Jerman iaitu Maria Kopke dan Hans Wilhelm Kopke. Sejak kecil, Julian selalu diajar tentang hutan termasuk flora dan fauna. Jadi, ilmu asas seni memang dia dah ada. Pada 24 Disember 1971, Julian dan ibunya menaiki pesawat Lansa Flight 508 dari Lima ke Pucallpa untuk mengunjungi bapa mereka di stesen penyelidikan Penguana. Malangnya, pesawat itu disambar petir semasa dalam perjalanan yang menyebabkan ia pecah berkecai di udara. Dalam kejadian itu, Julian terjatuh sekitar 10,000 kaki atau 3,048 meter dari udara dan dia masih terikat pada tempat duduknya. Dia merupakan satu-satunya mangsa yang terselamat daripada 92 orang yang menaiki pesawat itu. Impak jatuh tu menyebabkan Julian mengalami gegaran otak, patah tulang selangka, ligamen koyak di lutut kiri dan beberapa luka ringan termasuk bengkak mata. Selepas bangun, perkara pertama yang terlintas dalam fikiran Julian adalah mencari ibunya. Setelah puas mencari, usaha pencarian Julian gagal membuahkan sebarang hasil. Dia ada dengar pesawat penyelamat berlega kat udara tapi tak boleh buat apa juga sebab hutan tebal tu menghalang penglihatan. Hari keempat kejadian, Julian telah menemui 3 mayat penumpang pesawat yang masih terikat pada kerusi. Dia kemudian menjumpai bungkusan gula-gula milik salah satu daripada mayat tersebut sekaligus dijadikan sebagai sumber tenaganya. Hinggalah satu ketika Julian teringat pesan bapanya yang pernah memberitahu untuk mengikut aliran anak sungai ke hilir sekiranya berada dalam situasi sesat dalam hutan. Melalui cara ini, pemukiman manusia pasti dapat ditemui. Jadi Julian pun meredah kawasan sungai yang dipenuhi dengan buaya ganas. Sekaligus dia bernasib baik kerana tidak diserang oleh buaya. Hari ke-10, Julian telah terlihat sebuah perahu. Tidak lama selepas penemuan perahu itu, Julian ternampak pula sebuah pondok yang terletak hanya beberapa meter daripadanya. Seperti sebelumnya, dia menyangka dirinya sedang berhalusinasi. Namun selepas itu, Julian berjaya sampai juga ke pondok yang tidak berpenghuni tersebut. Keesokan harinya, Julian telah ditemui oleh 3 orang lelaki penabang pokok yang juga merupakan pemilik pondok itu. Menerusi bantuan yang diberikan oleh mereka bertiga, Julian bergegas dibawa ke hospital tempatan bagi rawatan lanjut. Julian akhirnya kembali pulih dan bertemu semula dengan bapanya. Agak-agaklah kalau kita berada di tempat Julian, adakah kita akan selamat?